Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini yang merupakan pertemuan kita kali yang keempat, siri yang keempat, yang mana kita telah memulakan pengisian di sebalik pembuka dan penutup 114 surah ini pada hari Isnin yang lalu. Alhamdulillah, Allah sentiasa memberikan kita petunjuk, Allah membimbing kita untuk kita berada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Sama ada yang mengikuti secara langsung ataupun yang melihat secara rakaman, moga-moga di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada, semoga Allah sentiasa memberikan rahmat dan keberkatan kepada kita semua, yang mana kita berusaha sedaya upaya untuk kita memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bertepatan dengan bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran bukanlah hanya pada membaca semata-mata, tetapi apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran yang termasuk dalam ibadat kita terhadap Al-Quranul Karim. Pagi ini kita akan membincangkan dua surah, iaitu surah Al-A'raf, surah yang ketujuh di dalam susunan Al-Quranul Karim. Kemudian kita akan membincangkan tentang surah Al-Anfal yang merupakan surah yang ke-8 selepas suratul Al-A'raf. Surah Al-A'raf merupakan surah Makkiyah yang kedua, bahkan surah Makkiyah merupakan surah Makkiyah yang kedua di dalam susunan surah-surah selepas surah Madaniyah. Maksud dia, kalau hari semalam kita belajar suratul Maidah, kita belajar suratul Al-An'am, lepas tu kita belajar suratul Maidah. Kalau kita tengok dalam susunan surah dalam Quran, macam Al-Baqarah, surah Madaniyah, Ali Imran, Madaniyah, An-Nisa, Madaniyah, Al-Maidah, Madaniyah. Alhamdulillah, semalam kita masuk surah Al-An'am adalah surah Makkiyah. Hari ini kita memasuki kepada surah Makkiyah. Surah Al-A'raf ni, kalau kita melihat kepada susunan di dalam juzuk, surah Al-A'raf surah yang berada pada juzuk yang ke-8 dan juga berada pada juzuk yang ke-9. Suratul Al-A'raf. Maknanya selesai kita belajar surah Al-A'raf ini, seolah-olah kita telah selesai membincangkan isi kandungan Al-Quran yang berada pada juzuk yang ke-9. Kita mulakan perbincangan kita surah Al-A'raf ini sebelum kita masuk kepada pembuka dan penutup. Kita kena bincang terlebih dahulu apa
apakah tujuan surah Al-A'raf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ada lebih kurang dalam 206 ayat. Kalau saya tersalah sebut jumlah ayat, nanti saya minta tuan-tuan dan puan betulkan. Okay. Surah Al-A'raf ni 206 ayat ini dapat dibuatkan kesimpulan tujuannya adalah Allah nak mengajak kita semua. Saya kata kita semua ni sebab Quran dah turun lah. Kan? Kalau waktu-waktu Quran ni mula-mula turun, sama juga. Allah nak mengajak penduduk Mekah bahawa agar mereka beriman. Begitu juga kita, Quran dah lengkap, kita masuk pada juzuk yang ke-8, baca suratul Al-A'raf, daripada ayat pertama sampai ayat 206, Allah mengajak kita supaya kita beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di sini dia merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Beriman itu adalah ayat Quran. Beriman itu adalah wahyu dari Allah. Beriman. Okey. Cara Allah mengajak kita beriman kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran itu, cara dia Allah Ta'ala gunakan kaedah memaparkan kisah umat terdahulu sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-A'raf ni adalah surah yang memaparkan kisah umat-umat yang terdahulu yang pernah Allah hantar rasul-rasul kepada mereka, ada di kalangan mereka yang mereka itu menolak wahyu yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Jadi daripada kisah tersebut, dia dijadikan sebagai sempadan kepada kita untuk kita beriman kepada Allah. Macam mana beriman kepada Allah itu? Dengan wahyu yang Allah turunkan. Wahyu yang Allah turunkan itu, kita nyatakan ia sebagai ayat-ayat Allah. Okay. Kalau nak tahu sejarah umat terdahulu siapa yang Allah Ta'ala telah ceritakan, maka saya galakkan tuan-tuan dan puan supaya melihat kembali nota sinopsis juzuk yang ke-8 dengan juzuk yang ke-9. Kalau ada siapa-siapa yang dia tak ada nota sinopsis 30 juzuk tu, nanti tolong tinggalkan maklumat anda di dalam ruangan chat di Zoom ataupun di ruangan FB. Nanti kita akan bagi kesenaran nota tu daripada juzuk 1 sampai juzuk yang ke-30. Okay, saya tunjukkan saja supaya tuan-tuan ingat balik, kerana modul yang kita belajar pada hari ini adalah modul yang kesinambungan daripada program Ramadan yang kita buat tahun lepas. Jadi kalau tahun lepas kita fokus kepada sinopsis 30 juzuk, maka pada kali ini kita fokus lebih, maksudnya kita lebih fokus kepada pembuka dan penutup. Okey, saya tunjukkan, contoh saya tunjukkan. Nak tahu berapa umat itu siapa? Okey, saya tunjukkan. Okey, kalau tuan-tuan ada nota juzuk 8, dia punya gambar gambar cover nota tu, dia adalah gambar lama lah, yang tahun lepas. Okey, kita tengok juzuk 8. Okey, dekat sini tuan-tuan akan jumpa, sekejap, kita pergi kepada kisah surah Al-A'raf kan. Okey, tuan-tuan akan jumpa ada 7 rasul. Ada 7 rasul, maksudnya ada 7 umat lah,
yang Allah Ta'ala paparkan di dalam surah Al-A'raf. Surah yang Allah paparkan kisah Rasul-Rasul. Surah Al-A'raf. 7 Rasul tu siapa? Okey, dan nota tu ada dinyatakan. 7 Rasul tu ini. Ya, kita saya tunjukkan. 7 Rasul itu yang ini. Okey, yang pertama kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kita dah sebut dah berapa ayat kisah Nabi Nuh. Okey, Rasul yang kedua, ketiga, keempat dan kelima kita boleh lihat di sini. Kisah Nabi Hud alaihi salam, kisah Nabi Saleh alaihi salam, kisah Nabi Lut alaihi salam, kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Baru 5. Jadi kita kata 7. Okey, nak tahu lagi 2 Rasul itu siapa? Saya minta tuan-tuan buka nota juzuk 9. Kena tengok juzuk 9. Buka nota dekat juzuk 9, kita akan jumpa lagi ada 2 Rasul. Kenapa juzuk 9? Sebab surah Al-A'raf dia berada pada 2 juzuk. Juzuk 8 pun ada, juzuk 9 pun ada. Jadi, pada ayat yang berikutnya kita akan jumpa kisah Nabi Allah Syuaib. Ini kisah umat Nabi Allah Syuaib, kisah yang ke-6. Kisah Rasul yang ke-6. Dan kisah Rasul yang terakhir sekali adalah kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ayat yang paling panjang daripada kisah Rasul-Rasul yang daripada 7 Rasul tu, kisah Nabi Musa merupakan cerita yang panjang Allah paparkan dalam suratul Al-A'raf. Okey, dah tahu kisah Rasul ni kan? Okey, kita patah balik dekat tujuan surah tadi. Okey, saya ingat kembali. Sebab setelah faham tujuan surah ni, nanti senang nak faham dekat pembuka dan penutup. Sebenarnya tujuan surah ini dia dihasilkan setelah melihat pembuka dan penutup. Jadi untuk memahamkan pembuka dan penutup itu, saya kena ingatkan kembali apa tujuan surah ini. Supaya kita dapat memahami relevannya. Kenapa dibuka dengan maklumat seperti itu, ditutup maklumat seperti itu. Okey, dah jelas maklumat ni? Okey, tapi tak habis lagi. Bukan sekadar Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang 7 Rasul. Ada umat-umat yang lalu, tapi pada umat-umat itu, kita sambung tujuan surah tu. Dia bukan dua tujuan, tapi saya letak dalam dua slide lah untuk lebih besar nampak. Okey, daripada kisah-kisah tersebut tu, Allah Ta'ala nak bagi amaran. Allah nak bagi amaran. Amaran tentang apa? Mula-mula kan Allah ajak, berimanlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman kepada wahyu Allah. Beriman. Kalau kamu tak nak beriman, kamu boleh jadi sama macam umat-umat Rasul yang 7 tadi itu. Sebab itu kita letakkan di sini, tujuan surah Al-A'raf memberikan amaran tentang akibat buruk yang mereka akan terima sama ada dekat dunia, apatah lagi di hari akhirat apabila mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Jadi daripada tujuan surah, tuan-tuan dapat kata kunci tentang apa? Kita akan dapat tentang ayat-ayat Allah kan. Dia sebenarnya akibat buruk balasan itu dia takkan jadi kalau mereka mendengar cakap Rasul, mereka terima wahyu yang disampaikan. Tetapi akibat mereka menolak wahyu-wahyu itu, maka Allah Ta'ala telah membinasakan 7 umat-umat yang bagi pada Rasul tu. Kita sebut 7 tadi tu, Allah paparkan apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka. Jadi, waktu ayat ni turun untuk penduduk-penduduk Mekah, itu yang kita kata memberi amaran.
Kalau kita tengok sejarah tu dah jadi pun. Dah jadi pun, betul tak? Allah dah buat pun. Tapi sebab kita yang baca ayat Quran ni, jadi kisah tu kan kisah yang dah lepas. Kisah yang dah berlalu. Jadi kisah-kisah itu dipaparkan dalam suratul Al-A'raf nak bagi amanah kepada kita. Supaya kalau kita ada perangai yang sama, maka kita boleh jadi mendapat kebinasaan yang sama. Macam 7 umat yang Allah hantar kepada mereka rasul-rasul itu. Okey, kalau dah jelas, untuk lebih nampak lagi amaran tu, okey. Antara yang kita nampak, antara bukti yang besar, bentuk azab yang Allah beri kepada umat-umat yang bagi 7 rasul tu, mungkin tuan-tuan boleh lihat kisah Nabi Musa. Dia bukan kisah Nabi Musa sebenarnya, dia kisah Bani Israel yang lain. Kisah yang mereka tangkap ikan hari Sabtu. Sebab dalam surah Al-A'raf tu ada kisah tangkap ikan hari Sabtu. Kita sedia maklum, orang yang tangkap ikan hari Sabtu tu, Allah telah tukarkan mereka menjadi kera. Menjadi kera. Jadi Allah Ta'ala ketika turunkan ayat ni, Allah nak bagi warning lah kepada orang-orang Arab penduduk Mekah. Kalau korang tolak wahyu yang Nabi Muhammad sampaikan ni, Allah boleh jadikan korang menjadi kera seperti mana Bani Israel yang pernah ditukar menjadi kera. Termasuklah kisah 7 rasul tadi. Okey. Jadi kita teruskan kepada sudut pembuka dan penutup. Dah faham tujuan tadi? Kita buka. Okey, sebelum saya pergi kepada pembuka lah. Okey, kejap ya. Okey. Saya nak tunjukkan lagi pembuktian tentang tujuan surah tu. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Dekat nota juzuk 8, okey, yang telah kita pernah bincangkan pada tahun lepas, okey, kita tengok dekat sini. Okey. Surah Al-A'raf ni, okey ya. Tuan-tuan jangan bimbang makluman ni sebab semua dalam nota. Okey. Surah Al-A'raf ni adalah surah yang paling banyak mengulang perkataan ba'suna. Ba'suna. Ba'suna ni merujuk kepada azab kami. Surah yang paling banyak mengulang tentang perkataan ba'suna ada 6 kali dalam surah Al-A'raf. Nampak kan dia fokus pasal azab kan? Kenapa kena azab tu? Dia ingat begini je. Kalau pasal azab je, mesti ada sebab. Kalau kena azab je, mesti ada sebab. Sebab apa? Yang ni kita akan bincangkan sekejap lagi dekat pembuka dan penutup. Tapi kita telah diberitahu oleh Allah ciri-ciri surah Al-A'raf ni ada 6 kali Allah sebut tentang ba'suna. Tapi kita kena carilah perkataan ba'suna tu. Itu kerja tentang perempuan tugasan. Lepas tu pula, surah yang paling banyak menyebut tentang bi'ayatina. Bi'ayatina ni apa? Ayat-ayat kami. Yang paling banyak menyebut ayat-ayat kami, ayat-ayat kami. 14 kali di dalam suratul Al-A'raf. Paling banyak. Dalam banyak-banyak surah yang menyebut kalimah ayat-ayat kami, dia berada dalam Al-A'raf. Kenapa? Apa kaitan ayat-ayat kami dengan azab kami? Dia ada kaitan kan? Kenapa mereka kena azab? Ada kaitan dengan ayat-ayat kami. Kenapa dengan ayat-ayat kami tu? Kita tengok. Surah Al-A'raf, surah yang paling banyak menyebut tentang sombong. 9 kali Allah menyebut tentang perkataan sombong dengan pelbagai bentuk lafaz lah. Seperti mana istakbaru, tatakabbaru,
yatakabbarun, yastakbirun. Daripada ciri maklumat ni pun dah macam dia kalau faham ciri ni, tuan-tuan fahamlah tujuan surah tadi tu. Rupa-rupanya mereka diazab tadi sebab apa? Sebab mereka ini sombong. Kepada apa? Kepada ayat-ayat kami. Jadi kalau mereka dah sombong kepada ayat-ayat kami, maka Allah tak tunggu lama sampai pada ketika nak azab, Allah azabkan. Tu yang Allah azabkan untuk kaum Nabi Nuh, kita sebut tadi kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi apa kepada kaum Nabi Musa dan sebagainya. Okey, dah faham maklumat ini, maka senang nak faham kepada pembuka bagi suratul Al-A'raf. Jadi kalau kita lihat kepada pembuka surah Al-A'raf, Allah cerita tentang apa? Okay, kita ambil ayat yang kedua lah, sampai ayat nombor 3. Kita lihat dekat sini tentang apa? Dia sebenarnya ayat tu cerita tentang perintah mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Perintah mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ada kena mengena tak dengan kisah umat-umat yang 7 rasul itu? Kenapa mereka dibinasakan? Dia ada kaitan tentang mereka sombong. Mereka tak nak ikut kepada ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada para rasul. Apabila kita buka surah Al-A'raf ni, kita akan, kalau kita tak tahu tujuan tadi, mungkin kita tak pelajari surah Al-A'raf tadi, mungkin kita tak nampak kenapa dibuka pada ayat-ayat surah Al-A'raf ni tentang ikut apa yang telah Allah turunkan. Maknanya ikut wahyu yang diturunkan. Tapi sebab kita dah belajar tujuan tadi, tahu tujuan surah Al-A'raf, kita tahu kisah-kisah dia, maka kita akan dapati, patutlah Allah suruh perintah ikut. Yalah kan, kita baca ayat mula-mula, Allah dah suruh ikut. Kenapa kena ikut? Itulah kita telah bincangkan tadi. Maknanya kalau kau tak ikut, akan jadi macam umat-umat yang terdahulu. Kita tengok ayat dia. Okay, mula-mula ayat nombor 2 Allah sebut tentang penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak yakinkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca pada ayat itu, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu. Allah kata kitab. Kitab tu maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Maka janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu terhadapnya. Jadi Allah Ta'ala kata, engkau jangan ragu-ragulah tentang Al-Quran itu. Ia memang dari Allah. Jadi dia kata, jangan ragu-ragu lagi tentang Al-Quran itu dari Allah. Kemudian Al-Quran itu, engkau memberi peringatan dengan Al-Quran itu agar Al-Quran itu menjadi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tahu dekat sini fungsi Al-Quran itu diturunkan. Lepas itu ayat 3 Allah minta Nabi Muhammad buat apa? Walaupun ayat ni cerita kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya untuk kita semua. Sebab itu Allah kata, ittabi'u. Allah kata, ikutlah kalian semua. Ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang telah diturunkan kepada kamu mir rabbikum, daripada Rabb kamu. Jadi kita baca ayat 3, Allah Ta'ala perintah apa? Allah perintah apa dekat sini? Allah kata dekat ayat nombor 3 ni, Allah kata ikutlah. Maknanya jangan tolak, jangan berpaling, jangan dustakan, ikut.
Apa yang telah Allah turunkan kepada kamu daripada Rabb kamu. Allah suruh ikut Al-Quran tu. Tapi Allah kata, wala tattabi'u min dunihi awliya. Dia kata, tapi jangan ikut selain daripada Allah. Ikut Al-Quran. Tapi jangan ikut selain daripada Al-Quranul Karim. Jadi kat sini kita dapat jawapan pembukaan ayat surah Al-A'raf. Allah buka dengan perintah apa? Ikut apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah. Kalau tak ikut, apa jadi? Nanti kita tengok contoh dia. Okey. Lepas tu, okey. Kalau kita tengok dekat ayat 13. Ni ayat nombor 13 ya. Perhatikan bab-bab ayat 13 ni. Okay. Dia masih lagi ayat-ayat awal-awal. Sebab kita kata tadi, surah Al-A'raf ada berapa ratus ayat? Ada 206 ayat. Bayangkan, daripada 206 ayat itu, ayat 13 ni boleh kita kata masih awal-awal lah lagi. Boleh juga sebenarnya nak dijadikan sebagai pembukaan. Bukan mesti ayat 3 sahaja. Tidak semestinya. Tapi sebab ayat 206, kalau ayat 13 ni boleh jadi sebagai pembukaan juga. Okay. Pada ayat 13 ni, Allah menceritakan, dia ada pada ayat 12 dan 13 lah, cerita tentang Iblis. Kita tengok dekat sini. Ayat ni, Allah kata apa? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah engkau daripada syurga ini kerana tak patut engkau bersikap takbur di dalam syurga. Maka keluarlah engkau, sesungguhnya engkau daripada golongan yang hina. Engkau dekat sini siapa? Kita tahu engkau dekat sini adalah Iblis. Kena baca ayat nombor 12. Apa perkaitan cerita Iblis diletakkan pada awal-awal pembukaan? Dekat sini dia punya kaitan dia. Inilah contoh makhluk yang tidak mahu ikut wahyu Allah. Maksudnya Iblis ni dia tak mau dengar kata-kata Allah. Allah perintah apa? Sujud. Allah kata sujud kepada Adam. Tapi Iblis tak nak sujud kepada Adam. Jadi peletakan kisah Iblis pada awal-awal suratul Al-A'raf memberikan kita satu contoh makhluk yang tidak mahu apa? Yang tidak mahu apa? Yang tidak mahu mengikuti arahan Allah. Kalau Iblis dengan Allah, Iblis kan duduk dalam syurga. Kalau macam kita, arahan Allah berada dalam ayat Al-Quran. Termasuk dalam hadis lah. Berada di dalam Al-Quran. Jadi, perintah Allah kepada Iblis ni sebenarnya sama juga cara Allah perintah kepada kita. Jadi kalau Iblis dia tidak mau dengar perintah Allah, maka boleh jadi kita pun boleh jadi sama. Kalau ada sikap tidak mau ittabi'u. Dekat ayat Quran tu kenapa? Ittabi'u yang kita telah sebutkan tadi pada kejap ya. Kita telah okey. Kan kita sebut tadi permulaan apa? Ikutilah, betul kan? Kita kata ikutlah. Perintah Allah melalui wahyu lah. Tapi kalau Iblis ni dia tak nak ikut. Jadi kenapa diletakkan kisah Iblis ni sebagai contoh makhluk yang tak nak ikut? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan
biasa baca Quran kan, Allah Ta'ala dia mesti akan bawa lawan. Kalau ada yang tak ikut, ada orang ikut. Allah mesti bawa lawan dia. Nak tahu lawan dia siapa? Kita akan tengok nanti. Cara Allah susun contoh tu. Maknanya dekat sini kan, mula-mula kan Allah kata ikutlah. Tiba-tiba Allah bawa datang, ada orang tak nak ikut. Makhluk tak nak ikut, iaitu Iblis. Okey, apa jadi dekat dia? Allah halau dia daripada syurga. Maknanya kalau kita faham daripada pembukaan ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kalau kau tak ikut isi kandungan Al-Quran, engkau tak layak berada di dalam syurga. Seperti mana Iblis tak layak berada di dalam syurga. Okey. Jelas tuan-tuan boleh faham kan? Okey. Sekarang kita pergi kepada penutup dia. Cepatkan belajar. Senang lah belajar kan? Okey. Pada penutup surah. Penutup, kita ambil lah ayat 203. Kita tahu ayat last kali 206. Tapi penutup ni tidak semestinya mesti ayat hujung sekali. Tidak semestinya. Tapi dia dah dekat-dekat kepada penutup. Seperti yang saya kata tadilah, pembuka tidak semestinya mesti ayat 1, ayat 3. Tidak mestinya. Okey. Jadi kita tengok kepada penutupan dia. Kalau kita tengok pada penutup dia, kita akan rasa takjub tau. Kita akan rasa ini memang kalam Allah. Kan? Sebab cara susun dia tu sama macam pembuka. Sama macam pembuka tu topik yang sama. Tapi dekat ayat 203, Allah menyebut tentang, kalau tadi kan pembuka kan tentang Allah kata pada Nabi Muhammad, ikut kan? Allah perintah suruh ikut. Okey, Allah kata suruh ikut. Tapi dekat penutup ni, Allah menyatakan dalam bentuk Nabi dah ikut. Maknanya ayat 23 ni Allah mengatakan bahawa Nabi SAW telah mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cantik tak susunan ni? Dekat pembuka Allah perintahkan, ikut ya Muhammad apa-apa yang turun dari Al-Quran. Tapi Allah tak sebut bukti. Muhammad ikut tak? Kita tahulah Nabi Muhammad sudah pasti ikut. Tapi dekat penutupan surah Al-A'raf, dah masuk juzuk 9 jadi ayat 203 kan, Allah menyebut pada kita, kau nak tengok bukti tak? Muhammad ni dia ikut ke tak ikut pada perintah ayat nombor 3 tadi tu. Jadi kita akan baca ayat 203, kita akan jumpa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ishtabaitaha. Dan apabila engkau wahai Muhammad tidak mendatangkan kepada mereka suatu ayat Quran, mereka berkata, maksudnya Nabi kan, Nabi SAW, Nabi bukan dia yang buat Quran. Nabi tak bolehlah nak baca ayat Quran kalau tak ada wahyu turun. Nabi kena bacakan ayat Quran, sampaikan ayat Quran. Kalau wahyu turun, kalau wahyu tak turun, Nabi tak boleh nak bacakan. Tapi mereka cakap apa? Mereka berkata, kenapa kau tidak bersusah payah, buat je lah ayat Quran tu sendiri. Ni orang kafir kata, mengapa kau tidak bersusah payah membuat sendiri ayat itu? Tapi apa yang Allah minta Nabi SAW jawab? Allah kata, qul. Allah kata, katakanlah, jawab apa yang mereka perintahkan kepada engkau itu. Apa dia Allah minta jawab? Innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Dia kata apa? Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Rabbku. Nampak tak di sini ikut
sini kita jumpa. Sama tak macam pembuka? Kalau pembukaan, Allah minta Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut apa sahaja wahyu yang diturunkan. Dekat ayat 203 Allah ulang semula tentang ikut tu, tapi dalam bentuk ayat yang Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ikut. Jadi Nabi ni dia katalah, dia kata aku buat apa pun sebenarnya hanya ikut saja yang Allah wahyukan. Tak bolehlah Nabi nak buat sesuatu yang dia reka ayat tu sendiri, ikut apa dia nak buat. Nak kena buat dia reka ayat. Nabi tak macam tu. Nabi hanya buat apa yang, Nabi hanya ikut apa yang Allah wahyukan. Jadi kita dapati ada pertautan dia antara penutup dengan pembuka. Siapa yang susun ayat macam ni? Siapa yang susun ayat 2 bunyi macam tu, ayat 3 maksud macam tu, ayat 203 sampai seperti ini? Adakah para sahabat dia yang susun? Kan kita tahu kan Quran kan ditulis, dibukukan oleh para sahabat. Adakah Sayyidina Osman yang susun cari maklumat, buat analisis macam mana nak cantikkan ayat ni? Tak ada. Jawapannya adalah daripada Allah. Kita yang kaji ni, kita yang belajar ni, kita memang akan dapat, kita akan dapat belajar tentang memang Al-Quran ni kalamullah. Nak bagi nampak lagi kalamullah tu, dari sudut susun pun dia susunan yang mempunyai makna dan dia bagi kesimpulan kepada kita. Kenapa Nabi ikut Al-Quran tu? Kenapa Nabi ikut wahyu tu? Nabi pun mengatakan seperti mana Allah katakan, hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Al-Quran ini ialah panduan dan hidayah, petunjuk daripada Tuhan kamu, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita buat kombinasi, gabungkan antara pembuka dan penutup, kesimpulannya apa yang kita dapat adalah mengikuti, menerima, membenarkan, mengikuti ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran Karim. Kalau tak ikut, kita tidak layak untuk masuk syurga Allah seperti mana iblis. Kalau tak ikut, kamu akan diancam dengan azab-azab yang pernah Allah turunkan kepada 7 umat tadi. Lepas tu kalau ada orang tanya, ada tak makhluk yang ikut? Kalau kita tengok dekat pembuka tadi, makhluk yang tak ikut kan? Ada tak makhluk yang ikut? Ada. Kita tengok ayat terakhir sekali. Ya Allah, menarik Allah susun. Kita tengok ya. Ayat last sekali, kenapa Allah letak kisah malaikat? Dia pasal malaikat. Rupa-rupanya, kita tengok dekat atas ni, contoh makhluk yang ikut. Tuan-tuan, surah pertama yang ada sujud tilawah adalah surah Al-A'raf. Kenapa sujud tilawah pertama dekat Al-A'raf? Sebab kita tahu tadi tentang apa? Ikut. Kalau kita ikut wahyu dari Allah, bermakna kita tunduk pada Allah. Seperti mana iblis yang tak mau tunduk kepada Adam. Bukan isu pada Adam tu, tetapi kepada siapa yang suruh engkau sujud kepada Adam, itu yang penting. Tapi dia tidak mau sujud. Jadi diletakkan sujud tilawah di dalam surah Al-A'raf. Surah yang pertama daripada 15 tempat ada sujud sajadah, sujud tilawah tu, dia berada pada surah Al-A'raf. Kenapa?
Apa hikmah dia? Jadi kita yang dah belajar sinopsis, kita dah belajar pembuka dan penutup, kita tahu tujuan surah Al-A'raf. Kita akan dapati, oh rupa-rupanya simbolik daripada kita sujud kepada Allah itu adalah kita pasrah, kita tunduk, kita patuh kepada Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutup surah Al-A'raf ini ayat 206 dengan satu contoh makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Tak pernah buat maksiat, tak pernah tak ikut Allah. Siapa dia? Iaitu malaikat. Tengok malaikat. Allah kata, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allah mengatakan sesungguhnya mereka iaitu malaikat yang ada di sisi Rabb kamu tidak sombong untuk beribadat kepada Allah. Cara mereka ibadat kepada Allah tu mereka sentiasa bertasbih kepada Allah dan kepada Allah lah mereka sujud. Cuba kita fikirkan, kenapa diletakkan kisah malaikat yang sujud, malaikat yang bertasbih, malaikat yang tak pernah sombong kepada Allah dijadikan sebagai penutup ayat? Ada kena mengena tak dengan pembuka ayat? Ada kena mengena tak dengan kisah iblis yang duduk pada pembukaan ayat? Kalau kita kata tadi ayat 13 kisah iblis yang sombong, Allah kata ada makhluk Allah yang tak sombong. Siapa dia? Malaikat. Jadi moga-moga pengisian ini dapat memberikan kita sesuatu apabila kita baca pada suratul Al-A'raf. Kita dah belajar pada hari semalam surah apa? Kita belajar surah apa? Surah Al-An'am kan? Kita dah belajar. Kalau kita belajar surah Al-An'am semalam, jangan memandai-mandai nak menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jangan. Maka surah Al-A'raf ni kata, ikut je apa saja wahyu dari Allah. Ada kesinambungan tak? Ya, sudah pasti ada kesinambungannya. Okay. Itu adalah suratul Al-A'raf. Moga-moga tuan-tuan jelas. Okey, ada yang tanya, ada rakaman ke? Ada. Setiap rakaman tu ada, Aman. Ada. Okey. Tuan-tuan dan puan, jelas untuk surah Al-A'raf. Boleh saya teruskan dengan surah Al-Anfal. Okey, boleh lagi ke tuan-tuan dan puan? 15 minit lagi. Sila Ustaz. Okey, kita pergi kepada surah Al-Anfal. Okay. Surah Al-Anfal ni, tuan-tuan, kaitkan semula dengan surah Al-A'raf. Kalau surah Al-A'raf kan ikut kan wahyu Allah. Apa kaitan dengan Al-Anfal? Dia ada berkaitan. Surah Al-Anfal, surah Al-Anfal. Okey, surah Al-Anfal merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dia. Surah Al-Anfal, surah yang berada pada juzuk yang ke-9 dengan ke-10 kan? Kejap ya tuan-tuan, izinkan saya sekejap untuk saya mengambil maklumat juzuk yang ke-10. Kejap ya. Okey. Tuan-tuan nampak tak juzuk yang ke-9 yang saya bentangkan ni? Nampak tak juzuk 9 ni?
Nampak Ustaz? Okey, surah Al-Anfal, surah yang berada pada juzuk yang ke-9, okey, 40 ayat pertama, dan surah Al-Anfal ni juga surah yang berada pada juzuk yang ke-10. Okey, nampak tak juzuk 10 yang saya sedang bentang sekarang? Nampak kan? Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni surah yang berada pada juzuk yang ke-9 dan berada pada juzuk yang ke-10. Alhamdulillah, dah masuk juzuk 10 dah kita hari ini. Alhamdulillah, rahmat dari Allah. Kita dapat khatamkan juzuk melalui pemahaman. Okey, surah Al-Anfal. Okey. Jadi itu untuk pengenalan ringkas. Jadi kita pergi kepada apa sebenarnya tujuan surah Al-Anfal. Okey. Nak tahu tujuan suratul Al-Anfal, kita kena tahulah apa makna Al-Anfal. Al-Anfal bermaksud harta rampasan perang. Okey, harta rampasan perang. Okey, apa berkaitan dengan surah sebelahnya tadi? Dengan surah Al-A'raf. Jadi kita akan buat berkaitan ringkas. Okey. Surah Al-Anfal ini mengikut kajian Dr. Ali Hassan Arfan, yang mana ini adalah sebenarnya tesis PhD beliau sebenarnya, ya. Beliau buat tesis PhD tajuk tentang nama-nama surah. Okey. Beliau mengatakan surah Al-Anfal yang kita surah Al-Anfal ni dia ada berapa ratus ayat? Ada 75 ayat kan? Betul tak? 75 ayat je surah Al-Anfal. Saya semak sekejap ya, takut saya tersalah. Sebab selalunya memang saya ni mudah tersalah. Okey, betul ada 75 ayat. Okey. 75 ayat surah Al-Anfal adalah surah yang menerangkan tentang, tajuk besar dia sebenarnya Al-Anfal ni cerita tentang perang. Menyebut tentang perang. Perang apa? Perang Badar. Jadi kaitan dengan perang Badar. Dia cerita perang Badar. Apa berkaitan perang Badar, Al-Anfal, harta rampasan perang ni dengan surah yang sebelumnya? Okey, jadi tuan-tuan kena tahu sebenarnya tentang apa peperangan. Kita kan tahu perang kan di antara termasuk perkara yang wajib dilakukan bagi orang yang beriman. Dalam Islam bukan sekadar kita solat 5 waktu, haji saja. Tetapi ada lagi di sana benda yang wajib kena ditunaikan, iaitu turun ke medan jihad. Apa berkaitan dengan ikut wahyu tadi? Jadi salah satu cara mengikuti wahyu dari Allah, korbankan diri, harta benda untuk pergi berperang. Okay. Jadi Al-Anfal ni surah yang menerangkan tentang perang. Okay, kenapa dengan perang tu? Okay, surah Al-Anfal surah yang menyebutkan tentang faktor-faktor yang boleh bawa kepada kemenangan. Ada 2 faktor. Nombor 1, faktor kita bersiap sedialah. Bersiap dia tu maksudnya cukup peralatan perang, cukup pasukan tentera, strategi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut rohani. Rohani ni merujuk kepada niat kamu turun berperang tu untuk apa? Untuk apa? Adakah nak semata-mata nak dapat harta rampasan perang? Sebab itu namanya Al-Anfal, harta rampasan perang. Tapi kita tak boleh hanya kata harta rampasan perang tu kita nampak macam negatif. Jangan kita nampak surah harta rampasan perang, teruknya para sahabat ni, dia nak kejar harta rampasan perang. Tak. Tapi harta rampasan perang itu dia terhasil, yang positifnya dia dapat setelah kamu
terjun ke medan peperangan. Kenapa kamu sanggup terjun dalam medan peperangan? Kerana kamu mengikuti wahyu yang Allah perintah supaya turun berjihad. Jadi kalau kamu ikut apa yang Allah suruh, kamu pasti akan dapat habuannya. Apa habuannya yang kamu dapat? Kamu akan dapat Al-Anfal, harta rampasan perang. Nampak tak dia ada banyak sudut pada cerita tentang harta rampasan perang kalau kita nak kaitkan dengan yang tadi. Kita nak kaitkan dengan yang tadi. Kalau surah Al-A'raf tadi, surah yang memberi ancaman buruk. Tapi dekat surah Al-Anfal ni, surah yang memberikan kita erti tentang hasil baik kalau kita ikut wahyu Allah, antaranya perintah untuk pergi berperang. Tapi nak dapat hasil yang baik, kena ada persediaan dari sudut jasmaninya dan juga rohaninya, itu kena betul niat kamu kerana Allah. Okay, untuk saya kuatkan lagi maklumat ni, sebelum pergi dekat pembuka dan penutup, saya kena bawa tuan-tuan suasana dulu surah Al-Anfal ni. Okey, tuan-tuan. Untuk lebih faham, tuan-tuan kena tahu sejarah macam mana perang Badar itu ia berlaku. Kenapa perang Badar itu berlaku? Surah Al-Anfal ni surah yang turun kaitan dengan perang Badar, yang perang pertama perang pertama yang tidak dirancang. Bayangkan, perang pertama yang tidak dirancang tetapi menang. Bayangkan, perang pertama yang tak dirancang tapi menang. Macam mana boleh menang? Macam mana boleh menang? Mereka menang ini ada kaitan dengan niat mereka ikut perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tak cukup peralatan perang, walaupun mereka tak sangka mereka kena pergi berperang, tapi mereka menang. Hasil daripada kamu ikut perintah Rasul, Rasul akan ikut perintah Allah, maka kamu dapat apa? Al-Anfal, harta rampasan perang. Tapi pada Al-Anfal itu, harta rampasan perang tu, Allah turunkan ayat yang tak nak bagi mereka ni tersalah, supaya niat mereka tidak rosak, kan? Nanti kalau mereka pergi perang je, kalau tak turun ayat pasal cerita Al-Anfal ni, nanti mereka akan pergi perang ingat harta rampasan perang saja. Bukan. Sebab itu Allah turun kaitan dengan surah Al-Anfal. Okey, cerita perang Badar. Okay. Jadi kita tengok kepada pembukaan bagi surah Al-Anfal. Okey, pembukaan surah Al-Anfal daripada 75 ayat ini, Allah buka pada ayat pertama. Ini memang jelas cerita tentang perang Badar. Allah buka pada ayat yang pertama tentang harta rampasan perang. Okey, kita tengok pada ayat dia. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu. Siapa tu mereka? Mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikut Nabi pergi berperang di Badar. Maka setelah selesai perang Badar, mereka bertanya kepada engkau Muhammad. Tanya tentang apa? Al-Anfal, tentang harta rampasan perang. Maka Allah pun kata, jawapan dia Allah kata, Qulil anfalu lillahi war rasul. Allah kata, harta rampasan perang itu ianya milik Allah dan milik untuk Rasul. Jadi
Apabila mereka nak bertanya ada habuan tak dapat harta rampasan perang ni, ada habuan tak, dapat tak macam sedikit bahagian harta rampasan perang ni. Jadi soalan yang mula-mula jawapannya Allah bagi tahu harta rampasan perang itu ia adalah milik Allah dan milik Rasul. Maksud dia apa? Maksud dia adalah ia bergantung kepada Allah dan Rasul nak bagi bagaimana. Dia milik Allah dan Rasul. Okay. Kemudian Allah mengatakan fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian itu dekat ayat yang pertama. Okey, kita tahu tentang harta rampasan perang. Dibuka ya, ayat pertama dibuka dengan soalan tentang harta rampasan perang. Kemudian kita tengok kepada penutup dia. Okey. Waktu kita baca dekat penutupnya, okey, penutup ni seperti saya sebut tadi, tidak semestinya dia adalah ayat yang terakhir. Tidak. Tetapi dia dekat dengan akhir. Seperti mana ayat nombor 69. Surah Al-Anfal ni 75 ayat. Jadi ayat 69 ni dah dekat-dekat hampir juga kepada penutupan surah Al-Anfal. Allah ulang semula tentang harta rampasan perang. Mereka bertanya, tapi Allah jawab juga secara umum. Harta rampasan perang ni adalah milik Allah dan milik Rasul. Kita baca sampai ayat 69 sampai kita akan jumpa rupa-rupanya ada juga habuan untuk mereka yang mana Allah kata kepada mereka fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Allah kata maka makanlah daripada apa yang telah kamu dapat dalam peperangan itu. Apa yang mereka dapat dalam peperangan itu adalah apa? Apa dia? Maksud dia harta rampasan perang lah. Rupa-rupanya mereka dapat juga bahagian daripada harta rampasan perang. Kalau kita nak tahu pembahagian dia berapa, kita kena tengok pada ayat nombor 41. Kalau kita baca ayat nombor 41, kita akan jumpa jawapan dia. Berapa pembahagian yang Nabi bahagikan untuk Rasul berapa, untuk kaum kerabat berapa, untuk anak yatim berapa, untuk orang miskin berapa, untuk ibu sabil itu berapa. Tapi ayat 69 ni, dia masih lagi cerita tentang harta rampasan perang. Jadi kalau kita tengok dekat pembuka dan penutup ni, memang susunan ayat ni tepat dengan nama surah Al-Anfal. Al-Anfal kan harta rampasan perang. Jadi ketepatan nama tu dengan susunan ayat pembuka dan penutup, dia selari dengan nama surah itu. Tapi sudut yang kita nak kaitkan dengan surah yang sebelumnya tadi tu, Allah Ta'ala nak buktikan. Tengok kau dapat apa di dunia ni. Allah bagi kau balasan dapat dekat dunia ni apa. Bukan sekadar dapat pahala ikut pergi perang tu. Tapi kamu juga dapat habuan kamu. Makanlah, kata Allah. Ambillah, gunalah apa yang kamu telah dapat dalam peperangan tersebut. Kenapa mereka dapat? Kena perang kan baru dapat kan. Tetapi perang Badar merupakan perang memang mereka niat. Mereka semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Kalau tak ada iman yang kuat, tak ada rohani kuat, rasanya semua cabut lari. Sebab apa? Bayangkan, nak lawan 3,000, ni dalam hadis riwayat Bukhari, ada hadis saya sebut macam tu. 3,000 lebih tentera nak lawan dengan 300. Seorang kena lawan berapa? 3,000 musuh nak lawan dengan 300.
maknanya seorang kena lawan 3. Kalau kita cukup alat perang tak apa, tapi tak cukup. Tapi kenapa menang? Lepas tu dapat pula harta rampasan perang. Nak menunjukkan bahawa itulah habuan yang kamu dapat di dunia apabila kamu ikut Rasul kamu. Apabila kamu betul niat kamu. Tapi Al-Anfal Allah kata apa? Kamu tengok kan azab buruk sebab mereka tak ikut Rasul mereka? Berbanding dalam surah Al-Anfal. Okey. Kemudian kita tengok satu sudut yang lain dalam surah Al-Anfal ini. Kita ambil sudut ini kalau kita nak tengok sudut yang berikutnya tentang kenapa mereka boleh menang. Kalau dari sudut atas kertas kan dari jumlah pasukan tentera memang kalah dah. Dari sudut peralatan perang memang kalah dah. Kan kata orang kalau kita buat perang psikologi tu kalau bagi kedudukan siapa menang 300 lawan 3000. Kan mesti orang kata kalah lah 300 ni. Tapi kenapa mereka menang? Maka dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala menerangkan ciri-ciri orang yang sebenar-benarnya beriman dekat pembukaan surah Al-Anfal. Kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok pada ayat nombor 4. Saya ambil ayat nombor 4 lah. Tapi bukan ayat nombor 4 saja ya. Sebenarnya kita kena tambah ni. Okey. Ayat nombor 4 memang Allah sebut orang yang beriman dengan sebenar-benar, tapi kita kena ambil daripada ayat 2. Kalau ayat 2 tu dengan ayat 3 dia adalah ciri-ciri. Ciri-ciri tu ada. Tapi kalau ayat 4 orang yang sebenar-benar beriman. Cuba kita tengok sekejap dekat ayat dia. Kita tengok dekat sini. Okey, kalau kita baca dekat ayat 4, kita akan jumpa perkataan ini. Yang saya hijaukan warna dia. Allah kata, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah kata, mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Allah mulakan pada ayat yang keempat daripada 75 ayat pembukaan ni. Jadi Allah nak bagi kita kepada cari, okey, mereka itulah orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya. Tapi mereka tu siapa? Maka ayat 2 dan 3 menerangkan. Mereka tu siapa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada 3 sifat mereka. Allah kata orang yang beriman itu ialah orang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Tanya diri kita, kita baca Quran takut tak pada Allah? Kita baca ayat Quran di dalam solat, takut tak kita kepada Allah? Allah kata orang beriman tu apabila disebut je nama Allah, mereka takut. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka semakin bertambah kepada Allah. Macam kita belajar kan, pembuka dan penutup, kita rasa bertambah iman kita kepada Al-Quran. Percaya kita kepada itu memang kalam Allah. Yang ketiga, apa dia? Kepada Allah jualah mereka bertawakal. Ada 3. Kalau sebut dia nama Allah, mereka takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka semakin beriman. Dan mereka mempunyai sifat kepada Allah lah mereka bertawakal. Bukan sekadar itu saja. Tetapi mereka lakukan ayat 3. Alladzina yuqimunas solah. Mereka ialah orang yang mengerjakan solat. Sentiasa mengerjakan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan
sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Jaga hubungan dengan Allah, mereka juga menjaga hubungan dengan manusia yang lain dengan mereka menafkahkan sebahagian yang mereka buat. Mereka inilah, kata Allah, apa dia? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benar. Jadi orang yang macam ni, Allah kata apa? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapat beberapa darjat di sisi Rabb mereka. Mereka dapat keampunan dan mereka dapat kurniaan rezeki yang karim. Rezeki yang karim iaitu syurga. Itu dekat pembukaan. Lepas tu kita baca dekat penutup. Allah ulang benda yang sama dekat ayat nombor 74 daripada 75. Okey, kita tengok dekat sini. Apa Allah kata? Allah ulang balik benda sama. Tengok dekat sini. Allah kata, kita akan jumpa dekat ujung dia. Allah kata, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sama tak dengan ayat nombor 4 tadi? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Apa ciri mereka beriman dengan sebenar-benarnya? Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Wahajaru, dan orang yang berhijrah. Wajahadu, dan orang yang berjihad. Kenapa ada pasal hijrah? Sebab Perang Badar dia berlaku pada tahun selepas Nabi berhijrah. Awal Nabi hijrah. Ada kata 2 hijrah. Sebab apa mereka beri perang Badar? Sebab mereka sebenarnya asalnya mereka nak rampas barang-barang dagangan yang dibuat, yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi mereka nak sekat tengah jalan, mereka nak ambil balik harta mereka yang mereka telah tinggalkan waktu mereka berhijrah. Tetapi terlepas Abu Sufyan, itu yang Abu Sufyan dia ajak orang-orang Mekah supaya berkumpul, kita serang penduduk Madinah. Okay, jadi orang beriman ni orang yang berhijrah. Sanggup dia tinggalkan rumahnya, kebunnya, hartanya, bahkan keluarga dia. Dan mereka turun dalam berjihad fi sabilillah. Mereka berjihad pada jalan Allah. Walladzina na'au wa nasr. Dan mereka dan orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan. Ini Allah puji kepada orang Ansar. Mereka itulah orang yang sebenar-benar beriman. Jadi kita jumpa dekat pembuka dengan penutup topik yang sama. Jadi apa yang dapat kita belajar? Apa sebenarnya yang Allah nak isukan kepada kita tentang surah Al-Anfal? Selain kita tahu tentang Al-Anfal itu sendiri, tapi apa berkaitan dia dengan orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah? Jadi Al-Anfal itu memberikan kita jawapan. Anfal tu kan dia dapat harta hasil kita berjihad. Jadi ciri-ciri orang beriman ni, dia akan berjihad pada jalan Allah. Allah bagikan hasil dia nampak ketika mana di muka bumi. Dalam masa yang sama, mereka sanggup, mereka berani, mereka sanggup korbankan nyawa semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tanyalah diri kita, koreksilah diri kita, adakah kita ini layak untuk mendapat al-mu'minuna haqqa, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kalau kita belum sanggup korbankan masa kita untuk agama Allah, kalau kita belum sanggup korbankan harta kita untuk agama Allah, untuk menangkan agama Allah,
adakah kita layak mendapat pangkat al-mu'minuna haqqan? Kalau kita tak sanggup berhijrah, tinggalkan apa-apa yang salah. Kalau kita tak sanggup, kalau kita solat pun kita masih lagi belum jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau kita jadi bakhil, tak sanggup nak menafkahkan, menginfakkan apa yang Allah beri kepada kita, kita belum layak lagi untuk mendapat al-mu'minuna haqqan. Jadi kalau kita tak sanggup berkorban, macam mana kita nak turun dalam medan peperangan? Sebab medan peperangan kita akan korbankan nyawa kita. Bahkan kita terpaksa keluarkan harta dan ringgit kita. Belum tentu kita akan berperang, kita selamat untuk balik ke rumah kita, bertemu dengan ahli keluarga kita. Belum. Tetapi telah dibuktikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga memberikan kita sesuatu pada diri kita daripada hasil kita belajar pembuka dan penutup bagi kedua-dua surah ini. Jadi ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada pengisian ini. Kalau ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dengan kadar yang mampu yang saya dapat sampaikan. Baik, ada sebarang pertanyaan? Nak buat tambahan ke, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat mengalu-alukan jawab tambahan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tuan-tuan dapat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya perhatikan ayat 4, 5, 6, 7, 8, dia macam Allah berulang-ulang guna perkataan haqqa, yuhiqul haqqa. Gitu kan? Ustaz ada penjelasan tak mengenai pengulangan haqqa tu? Okey. Kalau sedik tau, haqqa tu kalau contohnya pada ayat berapa ni? Ayat nombor bil haq tu. Haq. Wallahu a'lam, yang tu saya wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan perang Badar, memang perang Badar ni dia dipanggil dengan Al-Furqan. Haq lawannya adalah batil, betul tak kan? Haq lawannya adalah batil. Maka apabila perang Badar ini menang, telah membuktikan bahawa siapa yang berada di pihak yang benar, siapa yang berada di pihak yang batil. Itu boleh kita lihat dari sudut itu. Penerangan yang lebih lanjut, wallahu ta'ala alam. Saya tidak ada ilmu tentang penggunaan banyak perkataan haq di dalam permulaan suratul Al-Anfal. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Barakallahu fi Ustaz. Wa fikum barakallah. Baik, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya nak buat pertanyaan untuk sedikitlah, tapi mungkin soalan ni terlambat sebab saya baru jumpa kelas ni. Okey. Daripada penerangan Ustaz, pembukaan dan penutupan surah ni, pembukaan tu maksudnya ayat tu yang pertama turun dalam surah tu ke? Dan yang penutup adalah ayat terakhir dalam surah tu ke, ataupun macam mana? Saya confused pula. Okey, untuk soalan tadi tu pembuka dia, saya wallahu a'lam, saya tidak mengetahui adakah ayat pertama berada pada setiap surah tu merujuk kepada ayat yang mula-mula turun bagi surah itu. Saya wallahu a'lam.
Sebab dia begini, ayat yang turun awal tidak mestinya dia susun dengan awal. Yang tu saya wallahu alam. Yang tu saya tidak ada ilmu. Dari sudut pembukaan, tidak semestinya pembukaan itu mestilah hanya pada ayat pertama. Tapi pembukaan sudah tentulah yang awal-awal. Jadi kalau yang awal-awal, sudah pastilah akan masuk ayat 1, ayat 2. Lepas tu namanya pada pembukaan. Jelaskan? Dia mesti masuk yang awal. Jadi kalau ayat 1 tu sudah pasti termasuk dalam pembukaan. Ayat 2 termasuk dalam pembukaan. Cuma tidak semestinya pembukaan itu mesti ayat 1 sahaja. Mesti 2 ayat sahaja. Tidak semestinya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Okey. Begitu juga dengan penutupan. Dengan penutupan, tidak semestinya mesti ayat terakhir sahaja. Boleh juga diambil pada 2 ayat terakhir, 3 ayat terakhir. Okay. Sebab para ulama apabila dia buat segmen, dia buat sinopsis tu, ada yang menggunakan pendekatan, dia ada muqaddimah, pendahuluan, dia akan ada penutup. Jadi antara pembukaan dengan penutup itulah yang adanya perincian kepada pembukaan. Kalau kita bagi 3, ada pembukaan, ada pertengahan dan ada penutupan. Yang pertengahan itulah dia berfungsi menerangkan dengan lebih lanjut kepada pembukaan dia dan untuk penutupan dia. Dan penutupan ini dia akan membawa semula kepada isu yang telah dibuka. Sama ada pada memperincikan lagi, mengukuhkan lagi. Itu yang kita belajar tu. Sebenarnya kita nak mencari ada dari sudut apa pembuka dengan penutup tu. Tapi setakat yang kita jumpa, dia dari sudut apa? Persamaan. Cuma cara persamaan itu dari sudut memperincikan ke, tapi topiknya dia sama. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang mampu saya jawab kepada persoalan tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Jadi kalau tiada apa-apa soalan lain, kita jumpa insya-Allah pada esok hari. InsyaAllah kita belajar lagi 2 surah, iaitu Suratul Taubah dengan surah Yunus. Surah Taubah dengan surah Yunus. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi pada hari esok, hari Jumaat. Jadi kalau ada mana-mana penambahan maklumat, pertanyaan, ada sebarang pembetulan, dialu-alukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.